Ini satu peluang yang baik untuk kita mencerahkan balik pandangan-pandangan terhadap peranan dan juga apa yang kita sedang usahakan dalam usaha kita mencari formula. Kita akui bahawa dalam tempoh setahun sejak kita berdepan dengan pilihan raya umum ke-15 yang lepas, kita berhadapan dengan cabaran. Satu masa dahulu kita ada reputasi, terutama sekali dari segi Pakatan Harapan. Reputasi sebagai pemuka politik pada golongan muda menjadi satu pilihan yang orang kata by default orang muda akan pilih bersama dengan Pakatan Harapan yang diteraju oleh keadilan, DAP dan amanah. Sekarang kita berhadapan dengan keadaan yang jauh berbeza. Pilihan raya yang ke-15 yang lepas, kita sudah pun melihat sedikit kegusaran yang kita boleh hari ini bincangkan bersama-sama, iaitu undi golongan muda ini tidak solid, tidak 100% bersama dengan kerajaan ataupun Pakatan Harapan. Hari ini kerajaan perpaduan. Apatah lagi selepas kita berdepan dengan pilihan raya 15, kita tubuhkan kerajaan perpaduan yang tentu sekali penuh warna-warni, masih diperdebatkan sehingga hari ini, masih menimbulkan cakap-cakap baik daripada kawan maupun lawan. Ini menjadikan satu situasi yang amat sukar buat kita menyediakan sebuah pilihan yang baik kepada golongan muda. Ketidakyakinan kepada kerajaan, ketidakyakinan kepada pilihan politik. Tapi kita kena lihat balik kepada salah satu perkara besar yang berlaku, iaitu dasar terhadap pengundian tersebut. Populasi pengundi kita hari ini berubah. Kita ada penambahan 30-40% pengundi yang sebelum ini tidak wujud. Blok pengundi baru, iaitu pengundi berusia 18 tahun dan juga pengundi yang tidak pernah mengundi sebelum ini, tidak pernah mendaftar. Ini terutama sekali menerusi pewartaan penurunan umur mengundi. Yang kedua adalah Automatic Voters Registration, AVR. Inilah keadaan yang sangat orang kata sulit untuk kita olah supaya ia boleh memberi kelebihan pada kita. Let's talk about this situation politically, for example. Sebab tu ia ini diperkenalkan. Litmus test yang pertama adalah dalam pilihan raya negeri Johor. Kalau kita lihat pada pilihan raya negeri Johor, jumlah keluar mengundi dalam kalangan golongan muda itu bukan saja tidak bersama dengan Pakatan Harapan, agak sukar untuk kita waktu itu di Johor, malah ianya juga langsung tidak keluar. Peratus pengundian yang sangat rendah berbanding dengan excitement yang kita harapkan daripada pengundi muda, menjadikan momentum ini terpalit sehingga ke pilihan raya ke-15. Antara perkara yang harus kita address, perkara yang kita harus sentuh dan singgung adalah soal persediaan ataupun kesiapsediaan golongan muda ini sebagai pengundi. Diberi hak mengundi pada usia 18 tahun, iaitu lepasan sekolah. Habis SPM, capai umur 18 tahun mengikut tarikh lahir masing-masing, terus automatik menjadi pengundi. Cuma perlu bawa IC saja. Menjelang pilihan raya, you periksa dekat mana tempat mengundi, tak payah register macam kita dulu-dulu, terus mengundi. Yang kurang diberi perhatian sebaik selepas diwartakan adalah soal pendidikan demokrasi dan pendidikan pengundi. Tidak ada usaha besar-besaran yang dilakukan sama ada daripada pihak parti politik, kerana ada kekangan lah. Parti politik ni sentiasa akan ada kekangan dalam soal kita nak lakukan pendidikan politik. Takut-takut dilihat sebagai usaha untuk doktrin dan sebagainya. Kemudian dari segi kerajaan sendiri, tak kira sama ada kerajaan Pakatan Harapan yang sebenarnya membawa agenda Undi 18 ini juga, dan kemudian disusuli dengan Perikatan Nasional kerajaan selepas-lepas itu. Kurang program, malah mungkin tidak ada sebenarnya program nasional pendidikan politik, pendidikan demokrasi, sama ada di luar bilik darjah maupun dalam bilik darjah. Hari ini, pendidikan dalam bilik darjah itu masih belum dijelmakan sepenuhnya, walaupun elemen-elemen pengenalan ada hak sivil, hak warga negara itu sudah diperkenalkan dalam sistem sekolah kita sedikit sebanyak menerusi subjek-subjek yang berkaitan. Tetapi untuk informal learning, pendidikan di luar bilik darjah itu sudah digerakkan sekurang-kurangnya sejak bulan Jun dan Julai. Jun kita buat dry run, Julai kita launch secara besar-besaran. Itu menerusi usaha yang kita panggil sebagai sekolah rukun negara. Kenapa kita panggil sekolah rukun negara? Kerana kita tidak mahu ianya dilihat sebagai sebuah peluang untuk doktrinisasi kosong yang datang daripada kerajaan hanya semata-mata untuk maksudnya golongan muda ini kita kepung.